Selamat kembali ke FTV. Maaf berita minggu ni lambat sikit. Kita hari ni pada 22 bulan 2 2021. Banyak sikit minggu lepas benda yang berlaku. Antaranya ialah ada 7 kenderaan baru yang dilancarkan, 6 kereta dan 1 motosikal. Di dunia kereta ialah Pro 2 Ativa yang dilancarkan. Juga Proton melancarkan beberapa edisi khas. Honda HR-V baru saja dilancarkan di Jepun. Mitsubishi Outlander dilancarkan di Amerika Syarikat. Nissan Qashqai dilancarkan di Eropah. Serta General Motors melancarkan kereta elektrik baru mereka, Bolt EV dan EUV. Motosikal pula ialah Prime Trident 660. Seperti biasa, kalau awak berminat nak tengok berita tertentu saja, boleh gunakan chapters di atas ni. Klik terus dan pergi ke berita yang anda suka. Pro 2 Ativa. Berita paling besar setakat ini untuk dunia otomotif Malaysia tahun 2021 ialah pengenalan SUV compact 5 tempat duduk Pro 2 Ativa. Berita ini sudah diramalkan hampir 3 tahun lalu, tetapi kabar angin mula bertiup kencang pada tahun 2019 apabila beberapa lakaran mula muncul dan akhirnya kita dibawa ke Tokyo Motor Show untuk melihat model SUV compact Daihatsu yang pada masa itu baru saja disahkan dan diberi nama Daihatsu Rocky. Kita juga diberitahu Toyota akan melancarkan model yang sama menggunakan nama Race. SUV compact Pro 2 yang sekian lama dikenali sebagai D55L ini kini sah diberikan nama Ativa dan produk ini ditawarkan dengan spesifikasi keselamatan paling canggih untuk kenderaan bawah RM100,000. Tiada sebarang kenderaan di bawah harga RM100,000 yang menawarkan ciri keselamatan dan keselesaan terkini seperti Dynamic Radar Cruise Control yang sudah tentu akan merubah landscape pemotoran negara. Produk ini juga menawarkan teknologi enjin terkini dengan kuasa 3 silinder turbo yang menjana sekitar 98 PS. Ianya nampak macam sikit tetapi hanya perlu menggerakkan kereta yang beratnya hanya 980 kg. Ini memberikan ia nisbah kuasa kepada berat 100 PS untuk setiap tan. Satu nisbah yang agak bagus dan menjanjikan prestasi yang agak baik. Selain dari ciri ini, Ativa juga datang dengan pelbagai ciri keselamatan lain seperti ASA yang menawarkan brek kecemasan automatik dengan keupayaan mengesan kereta, motosikal dan pejalan kaki pada kelajuan bandar sekitar 50 km sejam. Ia juga kenderaan pertama dalam julat harga ini yang menawarkan sistem auto high beam, pemantauan titik buta, sistem amaran keluar lorong, sistem kekal lorong dan penggera lalu lintasan belakang ataupun rear cross traffic alert. Produk ini dibina atas platform DNGA ataupun Daihatsu New Global Architecture yang sebenarnya direka bentuk selaras dengan konsep Toyota New Global Architecture ataupun TNGA. Mereka dalam kumpulan syarikat yang sama kan. Tetapi DNGA lebih fokus kepada kenderaan bersaiz kecil segmen B dan segmen A di mana Pro 2 dan Daihatsu berada. Menariknya, para jurutera Pro 2 dikabarkan menyumbang kepada platform DNGA segmen B ini dari peringkat permulaan. Dan walaupun kelihatan seperti Pro 2 sekadar menjenama semula produk dari Daihatsu, sebenarnya DNA dari serendah tersemat dalam pada platform ini. Kami tak sabar menunggu peluang untuk memandu kenderaan ini dalam masa terdekat selepas pelancarannya nanti. Proton edisi khas. Proton pula melancarkan edisi khas untuk 4 model tempatan mereka iaitu Persona, Iris, Exora dan Saga. Untuk model Exora dan Persona, Proton telah menghasilkan edisi hitam atau Black Edition, manakala model Iris dan Saga pula diberi edisi terhad R3. Proton menghasilkan edisi khas ini selepas Saga edisi ulang tahun menerima sambutan baik dan 1,100 unit terhad yang ditawarkan habis dijual dalam tempoh 5 hari sahaja. Untuk Persona dan Exora edisi hitam, selain dari warna cat hitam, ia diberi kemasan berwarna emas pada bahagian bumper dan roda alloy. Kabin juga diberi kemasan hitam pada kerusi, penutup pintu, konsol lantai dan bumbung. Sebagai ciri tambahan untuk model Exora, ia diberikan skrin video bumbung untuk penumpang barisan kedua dan ketiga. Sementara itu, edisi terhad R3 pula adalah untuk meraihkan Jabatan Motorsports Proton dan ia diberi lancana khas R3. Model terhad ini juga dicat hitam. Model Iris diberi roda alloy 16 inci, manakala Saga pula diberi roda alloy 15 inci dengan reka bentuk dan kemasan khas kelabu matte untuk R3. Body kit R3 yang sporty melengkapkan luaran, manakala kemasan hitam kuning meningkatkan lagi keunikan siri terhad ini. Kosmetik saja perubahan kebanyakannya. Harga atas jalan raya tanpa insurans untuk model edisi istimewa Proton ialah Saga R3 edisi terhad 42,300, Iris R3 edisi terhad 52,900, Persona edisi hitam 54,700, Exora edisi hitam 67,800. Honda HR-V.
Honda telah melancarkan model Vezel yang juga dipasarkan di Malaysia sebagai HR-V dan kali ini ia dilancarkan sebagai model hybrid. Kita tak pasti apa spesifikasi dan varian yang akan ditawarkan kerana di acara pengenalan, Honda Jepun hanya menayangkan varian hybrid. Reka bentuk HR-V kali ini lebih anggun dan matang seperti juga Civic dan City yang kita tengok. Kelihatan premium sambil masih lagi menampilkan jiwa muda. Jika reka bentuk luar semakin rapi dan kemas, dalaman model ini mula menunjukkan jiwa minimalis dengan papan pemuka yang teratur tanpa butang atau tombol tambahan menyemakkan aturan. Pelbagai ciri keselamatan ditawarkan termasuk Dynamic Radar Cruise Control sebagai package Honda Sensing dan kali ini ia boleh berfungsi sehingga kelajuan sifar, menjadikan kesesakan lalu lintas kurang menjengkelkan. Sistem kawalan lorong dan pemantauan titik buta sudah semakin lazim sekarang. Dan sebagai salah satu pelopor ciri ini di Malaysia, Honda tidak lupa untuk menawarkan ciri penting ini kepada model HR-V terbaru. Untuk sistem pacuan hybrid, Honda menggunakan sistem IMMD yang merupakan sistem hybrid bersiri di mana enjin pembakaran digunakan sebagai generator dan sistem pacuan elektrik berfungsi hampir sepenuh masa. Enjin pembakaran digunakan pada kelajuan tinggi di mana motor elektrik tidak begitu cekap tenaga. Belum ada sebarang berita bila model ini akan mendarat, tetapi Honda Malaysia kerap membawa model terbaru dalam tempoh setahun pelancaran global. Tetapi mungkin keadaan pandemik menangguhkan sedikit pelancaran di sini. Unjuran kami, model ini akan dilancarkan pada mungkin separuh kedua tahun depan. Mitsubishi Outlander. Bagi mereka yang berminat kepada SUV keluarga, Mitsubishi Outlander antara model yang telah berjaya mendapat tempat di hati pembeli di Malaysia. Dengan gabungan reka bentuk dinamik dan sistem pacuan 4 roda yang berjaya menjadikannya model yang menarik untuk pemandu. Anda boleh tonton pandu uji Outlander kami di pautan di atas. Kami memang terkejut dengan ketangkasan model ini walaupun besar dan hanya menggunakan enjin 2 liter. Model terkini Outlander adalah hasil dari kereta konsep Engelberg yang dipamerkan di Tokyo Motor Show pada tahun 2019 dan ia meneruskan pembangunan konsep reka bentuk Dynamic Shield yang semakin dikenali sebagai identiti Mitsubishi. Kali ini model untuk pasaran Amerika Utara diperkenalkan dulu dan ianya datang dengan 3 barisan tempat duduk dan diberikan enjin 4 silinder 2.5 liter. Reka bentuk unik di luar meresap ke dalam kabin di mana mereka menggunakan quilted diamond sebagai ciri penting menambah suasana mewah dalam kabin. Tak pasti sama ada ini untuk semua model atau hanya model varian mewah sahaja. Secara keseluruhan, model ini kini lebih premium dan dilengkapi dengan pelbagai ciri keselesaan termasuk Android Auto dan Apple CarPlay. Crossover compact Nissan Qashqai tidak dibawa masuk ke Malaysia secara rasmi, tetapi ia mendapat minat tersendiri apabila diimport secara selari. Generasi ketiga crossover compact dari Yokohama ini dilancarkan di pasaran Eropah minggu lalu dan akan mula dijual pada musim panas tahun 2021 ini. Perubahan mendadak reka bentuk dari garisan dan lenggok organik kepada gaya bersegi yang lebih kontemporari menandakan penggunaan vocabulary visual terkini dari Nissan yang sudah mula kelihatan pada model Almera contohnya. Jeriji V-Motion dan bumbung terapung merupakan antara identiti korporat terbaru yang digemari oleh Nissan dan ini digabungkan dengan garisan bahu yang jelas dan sasa serta roda besar bersaiz 20 inci membagi menghasilkan kuda-kuda yang tegap serta visual pendirian yang stabil. Reka bentuk lampu yang lebih tirus dan bersegi dengan lampu LED menjadikannya kelihatan lebih muda dan bergaya. Sistem pacuan hybrid ringan dan hybrid bersiri e-Power akan ditawarkan, tetapi semasa pelancaran hanya versi hybrid ringan akan berada di bilik pameran. Sistem e-Power akan menggunakan enjin petrol dengan nisbah mampatan boleh ubah atau variable compression ratio, satu teknologi canggih yang mula ditawarkan pada produk premium Infiniti sebelum ini. Qashqai kali ini menggunakan platform perkongsian pakatan Renault Nissan Mitsubishi yang digelar CMF-C. Antara ciri canggih platform terbaru ini ialah penggunaan bahan ringan seperti komposit untuk hatch belakang. Apabila digabungkan, badan besi kosong kereta ini jimat 60 kg dan 41% lebih kukuh berbanding model sebelumnya. Ia menggunakan sistem topang McPherson untuk gantungan depan, manakala rasuk torsion digunakan di belakang untuk varian pacuan 2 roda. Dan sistem sambungan pelbagai atau multilink untuk varian pacuan semua roda. Chevrolet Bolt EV dan EUV. Perlumbaan ke pasaran kereta elektrik semakin panas dengan pelancaran Chevrolet Bolt EV dan EUV. EV bermakna Electric Vehicle, EUV bermakna Electric Utility Vehicle. Kira macam crossover elektrik lah ataupun SUV elektrik lah. Bergantung kepada jumlah yang berjaya dihasilkan oleh Chevrolet, ini mungkin kenderaan elektrik paling penting setakat ini
kerana menawarkan keupayaan pemanduan yang agak bagus pada harga kompetitif iaitu sekitar $35,000. Saya katakan jumlah yang berjaya dihasilkan kerana sekarang banyak syarikat yang menghadapi kekangan bateri, bekalan bateri dan juga bekalan microchip. Penanda harga $35,000 ini penting kerana pakar industri kerap kali menggunakannya sebagai tahap di mana kenderaan elektrik akan benar-benar menjadi lazim kerana pada tahap ini harganya sudah kompetitif dengan harga kereta enjin pembakaran. Ini kira harga sebelum insentif. Kalau kata campur dengan insentif, harganya bawah pada $30,000. Bolt EV dan EUV ini sebahagian dari usaha General Motors untuk melancarkan 30 kenderaan elektrik baru sehingga tahun 2025. Antara ciri menarik pada Bolt generasi terbaru ialah Super Cruise. Super Cruise ni merupakan sistem pemanduan tanpa tangan utama yang dibenarkan. Bezanya dengan sistem Tesla yang masih belum diluluskan untuk pemanduan tanpa tangan, sistem dari General Motors ini mempunyai kamera dan pancaran inframerah untuk memantau pemandu dan ia boleh mengesan arah pemanduan pemandu dengan melihat anak mata kita. Sistem Super Cruise hanya boleh berfungsi jika semua syarat dipenuhi dan pemandu memandang ke depan dan tidak tertidur. Bila tertidur, dia akan padam. Ataupun awak tengok ke kiri ke kanan, tak memberikan perhatian kepada jalan, dia akan padam. Bolt kali ini datang dengan bateri 65 kWh yang memberikan jarak pemanduan maksimum 416 km untuk Bolt, manakala Bolt EUV yang besar sikit mempunyai jarak pemanduan pendek sikit, 402 km. Sistem bateri disejukkan oleh cecair dan ini membolehkan bateri tahan lebih lama. Jadi GM bagi dia waranti 8 tahun ataupun 160,000 km untuk bateri saja. Sistem charge pantas membolehkan ia menambah jarak pemanduan sejauh 160 km ataupun 100 batu dalam tempoh 30 minit. Untuk EUV pula tambahan dia 152 km, pendek sikit lah. Motor tunggal berdaya 200 kuasa kuda ataupun 150 kW dan 360 Nm torque memacu roda depan. Bolt EV kali ini boleh di-charge menggunakan plug di rumah hanya dengan membeli kabel khas dari pengeluar. Ada cara dia yang tak tahulah sistem pengecharge internal dia yang boleh menyebabkan kita boleh menggunakan plug biasa di rumah tanpa mengganggu sistem atau pembekalan elektrik. Ciri paling menarik Bolt ialah harga yang bermula dari $32,000 untuk EV dan $34,000 untuk EUV. Ianya lebih mampu milik dari model yang jadi penanda arah sebelum ni iaitu Tesla Model 3. Harga ini dijangka menjadi faktor penting dalam populariti Bolt kerana mengikut kajian pasaran di Amerika Syarikat, minat pembeli terhadap kereta elektrik semakin meningkat dan halangan utama ialah harga produk terlalu mahal untuk pembeli kebanyakan. Tesla dikatakan telah menurunkan harga asas Model 3 dan Model Y. Sama ada ini adalah tindak balas kepada pengumuman GM ataupun kesan daripada penggunaan bateri yang lebih murah adalah tidak jelas. Berita terakhir daripada dunia motosikal. Triumph Trident 660. Motosikal berkapasiti sekitar 600cc sudah lama popular sebagai jentera serbaguna yang menawarkan kepuasan penunggangan serta praktikaliti untuk penggunaan harian. Dan Triumph menawarkan model Trident 660 terbaru mereka pada harga yang saya kira sukar untuk ditolak. Harga buka $43,900 dan $44,900 untuk warna premium membolehkan lebih ramai penunggang meninjau kemungkinan memiliki jentera Eropah yang terkenal dengan imej rebel, mereka bentuk unik dan chassis yang diakui tangkas. Untuk menambahkan manis tawaran ini, Trident 660 juga menawarkan jarak selenggara 16,000 km yang merupakan terbaik dalam kelasnya. Kiranya untuk kebanyakan penunggang tak perlu lawat pusat servis lebih dari setahun sekali. Untuk yang hanya bawa keluar jam minggu, lagilah jarang kan. Jentera 3 silinder ini menjana kuasa maksimum 80 kuasa kuda pada 10,250 RPM dan 64 Nm torque pada 6,250 RPM. Cantik juga lah nombor-nombor tu, tak tinggi sangat. Kalau 4 silinder kena rev lagi tinggi. Kalau yang 2 silinder dia cepat habis kuasa. So cantik lah tu 10,000 RPM tu. Ketinggian tempat duduk 805 mm dan berat keseluruhan 189 kg sudah tentu akan memberi kelegaan pada ramai yang berminat. Maklumlah orang Malaysia ni bukan tinggi sangat pun kan, badan taklah besar sangat. Teknologi kawalan cengkaman dan kestabilan dengan pilihan mod jalan raya biasa ataupun mod jalan hujan bergabung dengan sistem brake anti kunci 2 saluran menjadikan motor ni lebih selamat. Yalah, maksud kita kan selalu hujan kan. Selain throttle by wire, ia juga dilengkapkan dengan paparan maklumat melalui skrin TFT berwarna. Watak lincah yang diiklankan oleh reka bentuk dicapai melalui penggunaan fork Showa USD-SFF Upside Down Separate Function Fork. Itu dia panjangnya. Dengan julat pergerakan 120 mm. Monoshock belakang juga dari Showa dengan pelarasan prabeban dan julat pergerakan sebanyak 133.5 mm.
My Triumph Connectivity System yang dijual berasingan boleh dipasang pada motosikal ini dan boleh menyambungkan telefon pintar melalui Bluetooth. Ini membolehkan paparan hala tuju ataupun navigation, pengawalan kamera GoPro, sekarang banyak pakai kan, kawalan muzik serta kawalan panggilan telefon menggunakan butang pada handle sebelah kiri. Ada promosi tempahan awal, apa dia tak cakap, tapi pergilah tengok. Okey, sampai situ saja rangkuman berita kita hari ini. Terima kasih dah tengok sampai habis. Kalau ada apa-apa berita yang anda nak kita paparkan, tolong hantar kepada email kita di bawah ni. Dan kalau siapa ada apa-apa idea lagi untuk laporan berita ke ataupun analisis, tolong hantarkan kepada kita, tulis pada bahagian komen dan kita akan cuba hasilkannya. Apa pun, terima kasih kerana tonton sampai habis, dan kalau bermanfaat, kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau dah subscribe, terima kasih. Kalau belum subscribe, tolong kita skip dan tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.